Sorry doktor. Okay. Tak dengar. Okay, sorry. Tak dengar Yelah, saya tutup mic rupanya. Okay, sekali lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay, so I'm very sorry, okay, because of the miscommunication. Okay, nasib baik saya tahu salah seorang lah, saya tahu student saya yang ada dalam kelas ni kan. So saya contact dia tadi sebab tunggu juga kenapa orang tak ada yang masuk UKM Folio. Okay, but anyhow, okay, so here we are. Okay, walaupun tak ramai lagi yang masuk tapi tak apa, saya dah start record. Okay, so nama saya Dr. Isfah. Okay, Isfah Riza Binti Azmi. Okay, bidang kepakaran saya adalah entomologi, iaitu bidang kajian melibatkan serangga lah. Okay, entomo dalam bahasa Latin maksudnya serangga. Logi itu adalah kajian. So, saya adalah pensyarah di program biologi. Okay, dan saya pasti kamu bertemu ramai background pensyarah jugalah dalam kelas ni kan, sebab memang ramai juga yang terlibat dengan subjek pengenalan sains tauhid. Okay. Alright, so saya ada 1 minggu je untuk berkongsi tentang bidang apa yang saya kaji, okay, iaitu tentang serangga lah, okay, tentang serangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay, so without further ado, saya share lah saya punya ni slide. Okay, ni dia. Okay, nampak ke slide saya? Nampak doktor. Okay, alright. Okay, good. Okay, so saya bukanlah orang yang paling bagus dan paling baik lah dalam topik ini. Okay, so saya sekadar berkongsi lah apa yang saya tahu. Okay, so basically topik yang telah di-assign kepada saya adalah pemerhatian keadaan dabbah dan an'am, iaitu haiwan yang hidup ataupun haiwan yang terdapat di sekeliling kita lah. Okay? Dan saya akan kecilkan skop ini kepada serangga lah yang menjadi bidang kajian saya. Okay, so basically ini adalah antara dua hidupan. Okay? Iaitu ini adalah yang kita panggil sebagai dabbah tu lah. Dabbah tu adalah binatang yang melata lah, yang merayap. Okay? Dan an'am adalah binatang ternak lah. Okay? So objektif ataupun tujuan kepada kuliah kita hari ini adalah untuk melihat dan merenungkan dabbah dan an'am yang disebutkan di dalam Al-Quran dan mengaitkan dia dengan kekuasaan Allah. Okay, so yang last part itulah yang most importantly lah, kita nak kaitkan dia dengan kekuasaan Allah lah. Kita tak nak dia stop sampai kita sebut je, maksudnya kita melihat dan merenung je, tapi kita nak kaitkan dia dengan kekuasaan Allah. That is the utmost objektif yang kita nak capai lah. Okey, dan kita sebut sebagai dalil ke atas perlunya kita untuk memerhati ke atas penciptaan dabbah dan an'am ni, iaitu daripada surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang ke-45, iaitu yang mana Allah menyebutkan dengan terjemahannya, dan Allah menciptakan semua jenis haiwan daripada air, maka sebahagiannya ada yang berjalan di atas perutnya. Okey, dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Okey, so Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan sesungguhnya Allah Maha Berkuasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan inilah dalil ke atas penciptaan dabbah dan an'am tu lah. Okey, dan atas sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ni, kita tahu tidak ada yang sia-sia. Maka dabbah dan an'am ni tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan dabbah dan an'am ni lah. Okey, so sebelum kita pergi itu, okey, dan ini adalah serba sedikitlah pengenalan ke atas pengkelasan kehidupan ataupun animals lah yang ada di sekeliling kita ni lah. Okey, so kita ada 2 kumpulan besar yang kita sebut sebagai vertebrate dan invertebrate. Okey, so but firstly, student dalam kelas ni daripada, kalau yang bukan daripada fakulti sains, daripada fakulti mana juga Ada tak daripada fakulti lain? Boleh sebutkan fakulti mana? One, two, three, four, five. Okey, maksudnya tak ada fakulti lain. Okey, kalau dalam fakulti sains, program apa selain daripada
program biologi ataupun di bawah Jabatan Sains Biologi? Ada tak daripada jabatan lain? Sains makanan. Sains makanan. Okey, Jabatan Sains Makanan. Okey. Yang lain-lain ada tak? Fizik. Nuklear. Fizik. Daripada nuklear. Lepas tu ada daripada fizik. Okey. Jabatan Sains Matematik ada tak? Tak ada Okey. Alright. So tak adalah kita pergi jauh sangat Ada yang lain-lain selain yang disebutkan tadi? Ada tak? Ada tak? Sains kimia. Sains kimia. Okey, sains kimia ada juga Okey, alright. So kita dalam konteks fakulti kita lah. Okey. Ada yang menyebutkan tu siapa tu? Maksudnya daripada program mana tu? Micro. Geologi. Micro. Lepas tu yang suara lelaki tu daripada apa? Program apa? Geologi. Geologi. Okey, right. Okey. So mungkin pengenalan maksudnya di awal kuliah ni mungkin ini di pengenalan ni mungkin tak jauh sangat lah, maksudnya at least pernah cater lah masa sekolah dulu kan. Okey. So basically dalam pengkelasan haiwan kita ada dua kumpulan besar lah yang kita panggil sebagai vertebrate, iaitu daripada ikan, amfibia, reptiles, burung dan mamalia. Dan satu lagi yang kita panggil sebagai invertebrate. Okey. Dan invertebrate ni terbahagi kepada beberapa kelas dan antaranya adalah arthropoda, arthropod. Okay. So this is basically the classification of invertebrates. Okay. So invertebrates adalah animals without a backbone. Okay. So itulah yang membahagikan kepada dua kumpulan besar tadilah. Dia ada tulang belakang dan tidak bertulang belakang. Okay. So kumpulan tidak bertulang belakang ni kita panggil sebagai invertebrate. Kita boleh bagikan kepada beberapa kelas. Okay. So kita ada sini ada 2, 4, 6, 8 kelas. Okay. Dan salah satunya adalah kelas yang kita panggil sebagai arthropod. Okay. So kelas arthropoda ni adalah kelas yang mana menempatkan serangga yang mempunyai chitin. Okay. Dan yang lain-lain tu kita takkan sentuh lah. Okay. Dalam kuliah ni lah. Besar sangat lah maksudnya kalau saya nak share ataupun saya nak ceritakan lah. Okay, so untuk phylum Arthropoda, okay, kita ada beberapa kelas. Okay, so tadi phylum phylum, di bawah phylum ni yang kita ada kelas. Okay, kelas-kelas hidupan ni lah yang dikategorikan di bawah phylum Arthropod. Okay. So kita ada Chelicerate yang kita panggil sebagai kumpulan arachnids yang terdiri daripada spider. Okay, kita ada crustacea yang terdiri daripada ketam. Okay, hexapod adalah serangga. Okay, dan myriapod adalah millipedes dan centipedes. Okay, so apa yang saya akan share dalam kuliah ni adalah on the hexapod lah ataupun kumpulan serangga. Okay, so ini adalah serangga. Siapa tahu ni? Ini adalah serangga yang kita panggil sebagai apa? Pepatung. Okay. Pepatung. Ini adalah pepatung. Okay. So, saya pasti kamu mesti pernah nampak kan pepatung ni kan. So pepatung ni memainkan peranan yang besar dalam ekosistem kita sebab dia boleh jadi penunjuk kepada ekosistem ataupun ekosistem yang baik lah, ekosistem yang sihat. Maksud saya air, terutamanya air lah, kualiti air yang baik lah. So maksudnya kalau kamu nampak ada pepatung di sekitar kamu tahu kualiti air yang ada di sekitar tempat tu adalah berada pada kualiti yang baik lah. Tidak tercemar lah maksudnya. Okay, so bila kita cerita tentang serangga, so the things that pop out in the mind adalah apakah itu serangga? Siapa yang tak tahu apa itu serangga? Sebab saya rasa majoriti banyak yang tahulah. Okey, agaknya ada tak yang tak tahu serangga tu apa? Sebab saya tak nampak muka ni kan. So kalau ada boleh bagi tahu saya, doktor, saya tak tahu apa tu serangga. Tahu tak? Tahu tak serangga tu apa? Insect. Okay, betul lah tu. Insect tu in English, serangga tu dalam bahasa Melayu. Okay, so apakah itu serangga? Okay, so serangga adalah satu kumpulan hidupan yang mempunyai ciri-ciri utamanya
iaitu dia ada 3 pasang kaki. Okay, so saya akan go through lah apa ciri-ciri serangga. Okay, ni adalah contoh adalah serangga tanglung. Okay, so this is what we call as a lantern bug. Siapa pernah nampak serangga tanglung ataupun lantern bug ni? Dia pernah nampak tak lantern bug ni? Ke ada yang first time nampak? Wujud ke serangga ni, doktor? Siapa yang first time? First time nampak doktor. First time nampak. Okay, itulah mungkin ramai yang tak pernah nampak lah sebab lantern bug ni susahlah kita nak jumpa dia dalam persekitaran kita yang yang terbuka ni. Sebab dia kebanyakan mudah kita jumpa dalam hutan lah. Okay, ini kita panggil sebagai lantern bug ataupun tanglung, serangga tanglung. Okay, ini adalah kupu-kupu, butterfly. Okay, so ini saya rasa agak common lah. Okay, dan kalau kita melihatkan penciptaan serangga, serangga adalah kumpulan hidupan yang paling melimpah, iaitu about 75% daripada kumpulan haiwan adalah didominasi oleh serangga. Betapa banyak ni serangga, sebab itulah bila kita toleh di kiri kanan kita memang kita akan jumpa serangga yang banyak lah. In fact dekat rumah kita pun untuk mudahlah kita nampak serangga. Yang paling mudah ataupun paling senang kita boleh nampak lalat, lipas. Okay, so that is actually serangga lah. Okay, so serangga ada 3 bahagian badan, iaitu terdiri daripada kepala, dia ada thorax dan dia juga ada abdomen. Dan ini adalah 3 segmen pembahagian badan serangga. Ini adalah antara karakter utama serangga. Okay, so dia ada 3 pasang kaki dan ada 1 antena. Okay, so bila dia ada ciri-ciri yang ini, maka inilah yang akan kita kelaskan ataupun kita kategorikan sebagai kumpulan serangga. Okay, so basically ini adalah bahagian utama serangga lah. Okay, so ini adalah bahagian kepala. Okay. So ini adalah bahagian kepala. Okay, so ini adalah bahagian thorax dan hujung ni adalah bahagian abdomen lah. Okay, so bahagian kepala ni basically bear organ-organ yang akan digunakan sebagai untuk sensing, untuk melihat dan untuk sense lah. Sebab itulah di situ ada terletaknya mata dan juga ada antena lah. So basically adalah untuk sense lah. Okay, dan bahagian thorax, okay, terutamanya ataupun bahagian kedua adalah bahagian yang bear the important organ ataupun appendages untuk locomotion atau untuk pergerakan lah. Sebab itulah pada segmen kedua inilah adanya yang kita panggil sebagai sayap, 2 pasang sayap dan juga ada kaki lah. So ini adalah 3 pasang kaki tadi, kaki depan, kaki tengah dan kaki belakang. Okay, basically adalah untuk movement lah, untuk dia punya locomotion lah. Okay, and the last part adalah bahagian abdomen, di mana di bahagian abdomen ni bear important organs untuk digestion. Okay, dan juga untuk untuk mating. Okay, untuk maksudnya untuk perkembangan dia lah. Dekat di sinilah ada organ ovipositor untuk dia mating lah, able to mate lah. Okay, so basically ini adalah ciri utama serangga lah. Sekali lagi saya tekankan, iaitu ciri utama serangga ada 3 pasang kaki. Sayap bukan ciri utama serangga sebab ada juga serangga yang tidak bersayap. So 3 pasang kaki dan 3 segmen badan dan 1 pasang antena. Okay, so itu adalah ciri utama yang akan menyebabkan satu taksa ataupun satu organisma tersebut dikelaskan, kita panggil sebagai serangga. Okey, soalan saya, labah-labah, adakah labah-labah serangga atau tak? Bukan. Bukan. Kenapa labah-labah bukan serangga? Kenapa? Dia ada 2 segmen badan. Dia ada 2 segmen badan, okey betul. Okey, lepas tu apa lagi antara karakter yang menyebabkan labah-labah ni? Obvious lah, kalau 2 segmen badan tu mungkin kita kena perhati sikit lah kot. Tapi yang ini adalah karakter yang memang very obvious. The first sight yang kita nampak labah-labah tu kita tahu dia bukan serangga. Sebab apa? Kaki dia banyak. Kaki dia banyak. Berapa banyak kaki dia tu? Berapa banyak kaki? 8, betul. So labah-labah ada 4 pasang kaki. So dia bukan kumpulan serangga. Dia adalah kumpulan arachnid seperti mana yang saya tunjukkan tadi lah.
Okey, so penciptaan serangga seperti juga penciptaan lain mempunyai kepentingan dan hikmah. Dan serangga mempunyai kepentingan yang sangat pelbagai ataupun sangat tinggi dalam kehidupan kita. Sebab seperti mana yang saya nyatakan tadi, 75% daripada seluruh hidupan haiwan adalah terdiri daripada serangga. Dan tanpa serangga, kehidupan manusia di muka bumi ini tidak lengkap. Okay? So kenapa tak lengkap, nanti saya akan explainkan. Okay, so before saya pergi kepada serangga yang disebutkan dalam Al-Quran, okay, so mari kita berkenalan dulu dengan serangga ni lah. Tadi kita dah berkenalan, maksudnya bila dah berkenalan tu kita nak tahu apa peranan ataupun kepentingan utama serangga ni kan. Sebab kalau tak kenal maka tak cinta kan. Tu pepatah Melayu mengatakan kan. Dan itu jugalah. So kita nak tahulah what is the importance ataupun what is the function of insect dalam persekitaran ataupun dalam ekosistem kita lah. Okey, yang pertamanya adalah sebagai pendebunga. Okay, so what does pollinator ataupun pendebunga ni maksudnya adalah dia berperanan untuk memindahkan pollen daripada satu pokok kepada pokok yang lain. Okay, sebab kita tahu nature-nya pokok ni dia tidak boleh bergerak. Dia tidak seperti haiwan ataupun hidupan lain yang boleh bergerak untuk mencari pasangan. Okay, tapi pokok ni dia tak boleh. Okay, thus the pollen ataupun debunga daripada pokok ni perlu dipindahkan kepada pokok yang lain untuk dia able to fertilize lah. Okay, so fungsi ini dimainkan terutamanya oleh serangga lah. So serangga bertindak sebagai ejen pendebunga. Okay, so bayangkan ini adalah variety of fruits, vegetable yang kita ada dalam kehidupan seharian kita kan. Dan tanpa serangga ni, makanan-makanan ni tidak boleh kita dapati dengan mudahnya lah. Okay, so dalam apa yang kita makan tu ada contribution serangga yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan ni boleh membesar dan membiak lah. Okey, seterusnya adalah peranan yang kedua adalah sebagai pemangsa dan parasitoid. Okey, so pemangsa ni mungkin agak common lah, maksudnya kita boleh faham lah. But what about parasitoid? Okey, parasitoid adalah satu terma ataupun satu istilah yang merujuk kepada serangga yang memparasitkan serangga yang lain. Thus boleh membunuh serangga tersebutlah, dan terutamanya ini adalah dalam konteks serangga perosak lah. Maksudnya satu kumpulan serangga ataupun satu jenis serangga dia memparasit serangga perosak dan thus dia akan mematikan serangga tersebutlah. Dan ini kamu tahu dah ni, apa ni? Pernah nampak tak ni? Kita panggil apa ni dalam kehidupan kita ni, dalam seharian kita ni? Ladybird. Ladybird, betul. Itu adalah istilah yang biasa kita guna. Okay, betul, ini adalah ladybird ataupun ladybug. Dia adalah kumbang coccinellid. So kumbang ni bukan kumpulan serangga perosak, dia adalah kumpulan serangga pemangsa. Maksudnya dia bertindak memakan serangga lain, dan terutamanya adalah serangga perosak lah. Okay. Dan ini adalah contoh parasitoid. Okay. So ini adalah ulat pengorek batang, dan ulat pengorek batang ni adalah serangga utama yang menjadi perosak kepada tanaman padi. Kalau di sawah padi, ini adalah antara kumpulan serangga yang utamalah. Dia mengorek batang dan dia akan makan tisu-tisu lembut dalam batang ni. So kita tahu dalam batang tumbuhan ni ataupun apa saja jenis tumbuhan, kita ada dua jenis tisu yang kita panggil sebagai xylem and phloem. Okey, dan apa fungsi xylem and phloem ni? Dia adalah mengangkut makanan dan nutrien. Maksudnya bila kita membasahi ataupun fertilizing dan watering, maksudnya membaja dan memberi air lah kepada tumbuhan. So dua komponen ataupun dua tisu inilah yang akan membawa nutrien tersebut dipindahkan kepada seluruh pokok lah. Okey, dan serangga perosak ni dia akan makan tisu-tisu lembut dalam ni dan akan merencatkan pemindahan nutrien dan air ke atas pokok tersebutlah, and eventually pokok tersebut akan matilah. Okey, so ini memang sangat susah lah untuk kita kawal lah. Okey, so apa yang kita boleh gunakan ataupun salah satu peranan serangga ataupun yang kita panggil parasitoid tadi adalah dia akan bertelur pada serangga perosak, dan telur dia akan berkembang dalam badan serangga perosak tersebut dan eventually akan mematikan serangga perosak tersebutlah. So ini yang kita panggil sebagai parasitoid yang sangat bagus dalam kawalan
dalam kawalan biologi lah. Maksudnya kawalan biologi ni adalah kita tak perlu menggunakan racun lah, dan dia akan boleh menurunkan ataupun suppress populasi serangga perosak. Okey, dan seterusnya adalah sebagai pengurai. Okey, sekali kita nampak sini, siapa tahu ni? Apa ni? Yang banyak-banyak ni. Yang warna hitam ni. Kita panggil sebagai apa ni? Dung beetle. Dung beetle. Betul, dung beetle. Okey, ini kita panggil sebagai dung beetle ataupun kumbang najis. Okey, so kumbang najis ni dia memang memberikan satu peranan yang sangat besar lah, sebagai pengurai kepada najis dalam persekitaran kita. So yang ni manusia memang takkan mampu untuk buat ni, dan kita tak ada masa untuk buat penguraian. Okay? Dan semua ni dibantu oleh selain daripada mikrob yang ada dalam najis tersebut, okay, dia juga dibantu oleh dung beetle ni lah. Okay? So antara lain juga yang bertindak sebagai pengurai adalah yang ini yang kita panggil sebagai termites ataupun anai-anai. Okay? Dan terutamanya anai-anai ni dia bukan menguraikan najis, tapi dia menguraikan pokok. Pokok maksudnya pokok-pokok yang mati ataupun sisa-sisa tumbuhan, dia akan uraikan dan akan kembalikan segala apa yang ada pada pokok yang mati tersebut ke dalam tanah, dan akhirnya eventually akan menyuburkan tanah tersebutlah. Okey, dan seterusnya apa juga peranan serangga dalam kehidupan kita adalah dengan nilai perubatan yang ada pada serangga tersebut. Terutamanya ada madu yang dihasilkan oleh lebah. Okey, kita nampak ni lebah ni, this is Apis mellifera spesiesnya. Okey, dan kita nampak dalam dia punya sarang lebah ni, kita nampak yang berwarna yang shining tu ni. Itu adalah madu yang dihasilkan oleh lebah ni lah. Dan dalam perut lebah ataupun dalam apa yang dihasilkan oleh lebah tersebut ada satu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan. Okey, dan statement bahawa madu adalah ubat kepada segala jenis penyakit adalah bukan satu kenyataan ataupun ayat penyata yang tak ada asasnya. Dia ada asasnya sebab dia disebutkan dalam Al-Quran. Okey, dan ini adalah yang tadi saya katalah, ini adalah lebah madu lah. This is the species of Apis mellifera. Okey, dan kita juga ada yang ini yang dekat yang banyak taburannya di seluruh dunia pun ada. Dan di Malaysia is also quite vast, ataupun banyak juga spesies yang kita ada yang kita panggil sebagai lebah kelulut. Okey, so apa beza lebah tadi tu, lebah madu dengan lebah kelulut adalah lebah biasa tadi, iaitu lebah madu ni dia lebah menyengat. Okey, sebab itulah kalau kita nampak farmer ni bila dia about to harvest madu tersebut, dia kena pakai pakaian lengkap lah supaya tak kena sengat lah. Tapi kalau kelulut dia tidak menyengat, so kita boleh direct consume madu daripada lebah tersebut, daripada lebah kelulut lah, daripada sarang kelulut. Okey, dan seterusnya adalah sebagai sumber makanan kepada haiwan lain, dan juga kita juga ada yang makan ni, dan ni adalah satu keratan akhbar lah yang menunjukkan bagaimana belalang padi dijual untuk dikonsumkan oleh masyarakat ataupun oleh orang tempatan. Okey, dan seterusnya adalah sebagai vektor penyakit dan juga forensic entomology. Okey, so siapa tu suka tengok CSI ataupun crime scene investigation, serangga memainkan peranan yang utama dalam menentukan masa kematian. Okay, this is what we call as a postmortem postmortem identification. Okay, maksudnya kita nak mengetahui masa kematian dah, dan menggunakan kumpulan lalat ni kita boleh tahu kalau kita jumpa satu bangkai ataupun satu mayat, okay, dan kita tak tahu berapa lama bangkai ataupun mayat tersebut telah berada di situ, so kita boleh menggunakan serangga untuk menentukan masa kematian jasad ataupun jenazah tersebut lah. Jasad lah. Jasad ni can be bangkai ataupun can be manusia jugalah. Okey, so manusia mendapat faedah yang banyak dengan berkongsi dunia ini dengan serangga. Okey, so that is actually just a little bit of peranan yang saya sebutkan lah, yang saya rasa agak penting untuk kita ketahui dan mudah untuk kita lihat di persekitaran kita lah. So dengan berkongsi dunia dengan serangga, kita memang mendapat banyak faedah, dan kalau kita nampak tadi, kita pun tak ada masa untuk buat semua benda ni. Okey, sebab dengan segala kekangan masa yang kita ada, dengan tanggungjawab kita yang besar kan, dan
untuk memikirkan tentang tentang pollination, tentang pencernaan, kita tak ada masa untuk tu. So itu semua kita rely ataupun kita serahkan kepada serangga lah untuk menjalankan fungsi tersebut, yang akhirnya akan membawa kebaikan kepada kita lah. Okey, maka perhatikanlah serangga, perhatikanlah dabah dan an'am dalam konteks yang lebih besar di sekitar kita dan hargailah ia. Sebab dengan mengetahui peranan dan keberadaannya itulah kita boleh menghargai serangga yang ada di sekeliling kita lah. Okey, dan saya petik ataupun daripada surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 190 hingga 191. Okey, dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Iaitu, siapa orang-orang yang berakal tu? Iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, dalam keadaan semua keadaan ni, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, Ya Allah, Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Dan ini adalah satu dalil lah kenapa kita kena memperhatikan apa saja ciptaan yang Allah telah sebutkan ataupun yang Allah telah ciptakan di sekitar kita, dan apatah lagi dengan penciptaan ataupun dengan penyebutan tentang serangga dalam Al-Quran, maka itu adalah satu perkara yang sangat signifikan lah. Sebab kita tahu betapa besar dan betapa pentingnya, bukan penting penting ialah, tapi betapa besarnya penurunan Al-Quran itu sendiri. Dan makanya bila Quran itu sendiri adalah satu kitab yang sangat besar penciptaannya ataupun satu kedatangannya, maka apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah benda-benda yang sangat besarlah untuk kita fikirkan lah. Okey, dan sampailah kita kepada topik besar ataupun topik utama yang akan saya kongsikan dalam kuliah ini, iaitu tentang serangga. Okey. So berapa jenis serangga yang disebut dalam Al-Quran? Agak-agak ada berapa serangga yang disebutkan dalam Al-Quran? Siapa tahu ni? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kalau tak tahu kita kira bersama-sama. Okey. Apa serangga yang kamu pernah encounter masa baca tafsir, ataupun apa yang kamu pernah tahulah selama ni? Apa jenis serangga ataupun apa juga kumpulan serangga yang ada dalam Al-Quran? Yang pertama apa? Semut. Lebah. Semut. Betul, semut. Okey, lepas tu lebah. Okey, lepas tu betul. Okey, semut, lebah, lepas tu apa lagi? Laba-laba. Laba-laba serangga tak serangga? Bukan. Bukan kan? Laba-laba bukan serangga. Laba-laba Al-Ankabut. Okay? Al-Ankabut bukan serangga. Okay. So laba-laba kita tak kira. Okay. So semut, lebah. Lepas tu apa lagi? Anai-anai. Anai-anai. Okay, betul. Lepas tu? Nyamuk. Saya dengar nyamuk. Lepas tu apa? Laba-laba lagi. Ada semut sebut laba-laba. Laba-laba bukan apa lagi? Baru 4 ni. Lalat. Lalat. Betul, 5. Apa lagi? Belalang. Betul, 6. Okey, apa lagi? Hmm. 6 je. Belalang dah sebut tadi. Apa lagi? Dah kehabisan idea. Rama-rama Apa? mungkin. Rama-rama. Betul. Rama-rama. Kupu-kupu dah rama-rama. Okey, betul. Ada 7. Lepas tu ada satu lagi disebut sebagai kutu. Okey, tapi kutu ni dia open for discussion lah. Sebab kutu ni adalah kumpulan yang bukan kumpulan serangga, dia adalah sebahagian daripada aranid. Tapi ada juga istilah kita yang nyebut kutu tu adalah part of white flies yang ada. Okey, yang itu akan saya share jugalah di penghujungnya nantilah. Okey, tapi utamanya kita ada 7 tambah 1 tadi, so kita kira ada 8 kumpulan serangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Okey, so inilah 8 serangga yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah kamu sebutkan tadilah. Okey, dan kita akan go through satu persatu serangga-serangga ni. Saya akan share, tapi tidaklah terlalu saintifik. Cukuplah untuk kita kenal
kenapa cukuplah untuk kita kenal tentang serangga ni dan apa signifikannya ataupun apa perkara besar yang ada pada setiap serangga ni yang kita boleh pelajari lah. Okey. Ataupun kita pelajari dan seterusnya kita ambil iktibar dan kita reflektkan dengan kekuasaan Allah lah, seperti mana objektif utama yang saya sebutkan di awal kuliah yang tadi. Okey, yang pertamanya kumpulan yang akan kita go through adalah semut. Okey, iaitu yang kita panggil sebagai dalam surah yang kita panggil sebagai Namlu. Okey, dan satu surah yang disebut sebagai surah An-Naml. Okey, dan surah An-Naml adalah surah yang ke-27 dan penyebutan tentang semut ni adalah pada ayat 18 hingga 19. Okey, yang mana terjemahannya adalah hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tidak menyedari. Okey, maksudnya kat sini ada dekat lembah semut tu ada sekumpulan semut lah. Mereka ni keluar daripada sarangnya, so most likely kalau kalau semut ni keluar daripada sarang, apa yang entomologist ataupun ahli kaji serangga ni telah kenal pasti adalah mereka keluar untuk mencari makanan lah basically. Okey, untuk dibawa ke dalam koloni dan untuk diberi makan kepada ahli-ahli koloni dia. Okey, so mereka keluar untuk cari makanan. Okey, lepas tu di hadapan tu ada Nabi Sulaiman dan tenteranya sedang bergerak dan maka ketua semut, seekor semut ketua semut ni pun menyebutkan, kata okey, pergi masuk dalam sarang sebab nanti Nabi Sulaiman dan tenteranya lalu dan mereka tak sedar tentang keberadaan kita di sini, nanti kita kena pijak lah basically. Okey, dan kita tahu antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman ni boleh memahami bahasa haiwan boleh memahami lah. So maka Nabi Sulaiman pun mendengarkan tentang arahan ketua semut tersebut kepada kepada ahli-ahlinya, maka Nabi Sulaiman pun tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semua itu, dan Nabi Sulaiman pun berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Okay? So basically daripada ayat 19 ni kita nampaklah ketundukan Nabi Sulaiman kan, walaupun dia hebatlah kan, boleh dengar bahasa haiwan kan, sebab itu kita tak mampu pun, maksudnya tak ada kemampuan pun, tak ada pun mukjizat tu untuk mendengar kan, tapi begitu tunduknya lah Nabi Sulaiman ni dengan kebesaran ataupun dengan kebolehan dia tu, dia tetap memohon kepada Allah untuk diberikan ilham untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah bagikan kepada dia lah. Okey, so berbalik kepada semut ni kan, so inilah yang disebutkan perihal semut di dalam Al-Quran. Okey, so kita perkenalan sikit tentang semut ni. Okey, so semut ni kalau mengikut penjelasan saintifiknya, dia daripada family ni, memang direct translation kepada bahasa Melayu. So ini adalah family so kita dalam bidang sains ni ataupun biologi ni kita ada penjelasan hierarchy rank. Okay, so family semut ni adalah yang kita panggil sebagai family Formicidae. Okay, dia dan dia punya order adalah Hymenoptera lah. Okay, so Formicidae ni, kenapa dia dapat nama Formicidae ni? Sebab semut ni adalah satu-satunya hidupan yang boleh mengeluarkan formic acid secara semula jadinya. Okay, so siapa pernah picit semut? Siapa pernah macam ala geram dengan semut ni kan, picit semut tu ataupun terpijak semut lah, kalau tak picit pun terpijak. Bau apa yang akan keluar kalau kita terpicit dengan semut ni? Tak sedap baunya. Tak sedap. Bau apa tu tak sedap tu? Dia macam bau yang mencucuk hidung. Bau apa? Bau yang mencucuk hidung. Bau yang menutup hidung. Okey. Sebab kita ada pelbagai jenis kumpulan semut memang ada satu pun semut memang dia saya tak ingat apa family dia, tapi dia bau seperti air kelapa busuk. Maksudnya kelapa tu lama dah kita ni dan air tu membusuk lah. Tapi basically bau semut ni kalau lepas-lepas ni kan, kalau tu terpicit kan, dia bau masam ni. Sebab maksudnya bau masam tu sebenarnya adalah asid formik yang dihasilkan oleh semut ni. Okey, so sebab itulah semut ni dia dinamakan dalam family Formicidae, sebab dia boleh menghasilkan formic acid. Okey, dan formic acid ni kalau kita baca kat sini, is formic acid harmful to humans?
Okay, so dia kata strong solution of formic acid are corrosive. Okay, dia mengakis. Okay, so ingestion of formic acid can result in burns to mouth, throat and stomach, drooling, difficulty in swallowing and vomiting. Maksudnya kalau kita ingest, kalau kita makan formic acid ni, sebab itulah ada pepatah ataupun orang Melayu kaitkan semut ni macam mana? Jangan apa? Jangan apa? Tak pernah dengar ke tentang semut ni? Makan semut cepat lupa. Jangan makan semut nanti cepat lupa kan ada orang kata kan, okay, Melayu lah. Okay, jangan makan semut nanti cepat lupa. Tapi sebenarnya it's actually beyond that sebenarnya. Jangan makan semut nanti berbahaya kepada badan. Okay, mungkin just that orang dulu atau nenek kita dulu tak tahu macam mana nak translate kan the harmful of the formic acid to our body. So dia kata jangan makan semut nanti cepat lupa. Okay, so semut formic acid ni adalah antara satu solution yang ditambahkan ke dalam susu getah. Okay, so siapa pernah nampak orang menoreh getah? Okay, so bila kita toreh getah kita dapat apa? Dapat getah, susu getah. Kita dapat susu getah kan. Sekarang getah sangat mahal dulu lagi mahal lah. Sekarang pun dia punya pasaran tu okey lah. Tapi yang lebih menguntungkan adalah kelapa sawit lah. Sebab tu banyak ladang-ladang getah telah ditukar menjadi ladang sawit. Okey, so getah ni bila kita toreh kita dapat susu getah. Okey, tapi sebab bernilainya susu getah ni sebab bukan banyak kita dapat ni, kalau nak toreh ni memang setiap titisan tu berharga. So orang dulu bila dia about to transport the susu getah itself, okay, so dia tak transport dalam bentuk cecair sebab contoh kalau bawa basikal dulu kita kan selalu nampak video kalau dekat TV lah, okay, bila penoreh getah ni dia nak hantar susu dia kan, so dia naik basikal sebab ialah ekonomi tak baik kan, maksudnya mungkin tak mampu lah. Kalau dah ada kemampuan sikit barulah upgrade sikit, ada motor, ada etc. Okay, tapi basikal lah basically, dia tolak basikal. Okay, so dia tak, maksudnya bila nak transportkan getah ni, dia tak transport dalam bentuk cecair. Okay. Dia tak transportkan dalam bentuk cecair sebab takut susu getah tu, baby, tumpah. So kalau tumpah agak-agaknya penoreh getah ni gembira ke tak gembira? Tak, rugi. Dia akan rugi kan, dah lah itu je sumber pendapatan yang dia ada. Lepas tu kalau tumpah lagi lah rugi kan. So dia akan tuangkan asid formic ni dan dia akan jadi, getah ni akan jadi apa? Dalam bentuk apa yang dia akan transport tu? Solid. Solid. Itu kita panggil sebagai kepal getah. Yes. So itulah apa yang dituangkan itu adalah asid formic ni lah. Okay. So sebab itulah macam asid formic ni adalah agak berbahaya lah kepada kita. Okay. Yeah. Okay. Alright. Bukan ke memang ada bakteria yang akan menghasilkan asid formic tu? So tak payah buang pun tak apa. Maksudnya untuk susu getah tu? So takkan nanti dia memang akan naturally beku. So pagi-pagi tu bila penoreh getah datang dia dah beku. Oh, dia dah beku? Oh ya, dah beku ke? Rasanya lah. Tapi mungkin dalam jumlah yang kecil kot. Ini ajar ke ni? Suara macam suara ajar. Ya? Ajar ke? Waktu sekolah dulu rasanya ada pasal susu getah ni. Okey. Oh, pagi ni memang dia dah mengeras Tak silap lah. Tak tahulah kalau saya tersilap. Okay. Itulah itu kita boleh check lagi nanti Okey. Tapi setahu saya lah kalau ni getah ni tapi most importantly apa yang saya nak nyatakan kat situ adalah asid formic tu lah. Maksudnya apa yang dituangkan oleh orang penoreh getah ni lah. Dan the harmful of formic acid itself lah. Okey, nanti kita boleh tengok lagi yes. Sekejap Okay, alright. So bila kita sebut tentang semut ni, apa perkara utama yang kita boleh highlight pada semut ni adalah tentang social dan communication. Okay, dan semut ni adalah serangga yang kita panggil sebagai serangga sosial.
So apa yang kita boleh boleh bagi definition yang lebih besar dengan social insect ni adalah serangga ataupun kumpulan hidupan yang hidup dalam organisasi. Okay, so serangga semut ni adalah kumpulan serangga sosial, dan being a social insect, yang important kepada dia adalah communication. Okay, sebab dia hidup dalam koloni ataupun masyarakat. Okay. Yes. Okay, so ini adalah sedikit infografik ataupun maklumat tentang serangga. Okay, so lebih daripada 10,000 spesies semut terdapat di seluruh dunia, dan semut boleh mengangkat dan membawa 3 kali ganda daripada berat sendiri. Maksudnya bila dia angkat makanan lah, kalau kita pernah nampak serangga ni angkat makanan lah. Okay, so hidup dalam cara yang sangat teratur dan bekerjasama. Ini yang saya kata tadi sebagai social insect kan. Serangga sosial, maksudnya dia hidup dalam koloni, dan bila hidup dalam koloni ataupun dalam masyarakat mereka tu, mereka hidup dalam keadaan yang sangat teratur lah. Dia ada pengaturan dalam agihan tugas-tugas yang diberikan dalam koloni tersebut. Okay, so being a social insect ini adalah kasta ataupun kita panggil sebagai strata dalam koloni koloni semut. Okay, so dia terdiri daripada ratu, dan dia ada semut jantan, dan dia ada semut pekerja. Okay, so ratu, tugas utama ratu adalah untuk bertelur bagi memastikan kelangsungan koloni. Maksudnya dalam satu koloni dia akan ada satu ratu, dan ratu ni tugas dia adalah untuk bertelur je. Okay, maksudnya bertelur, dia akan dibagi makan dan kerja dia bertelur. Okay, dan semut jantan mempunyai satu peranan iaitu untuk mengawan dengan semut ratu. Okay, so jantan ni tak banyak dalam satu koloni. Okay, manakala semut pekerja ataupun semut betina, tugasnya adalah untuk mencari makanan, menjaga ratu, bekerja dan melindungi sarang serta tugas-tugas yang lain. Okay, dan semut betina ni adalah yang kita panggil sebagai semut pekerja ni lah. So semut betina ni dia ada agihan tugas-tugas juga. Ada kumpulan semut pekerja ni ataupun semut betina ni dia menjaga koloni je. Maksudnya dia duduk dalam koloni je. Untuk bagi ratu makan, untuk bagi semut jantan makan. Okay? Dan ada satu kumpulan lagi, kerja dia adalah keluar dan mencari makanan. Okay? Dan itu yang disebutkan juga dalam surah An-Naml tadi, ayat 18 tadi, tentang sekumpulan semut-semut pekerja ni yang keluar untuk mencari makan. Okay? So ini adalah kita hidup semut, okay, memakan masa 6 hingga 10 minggu untuk dia melengkapkan kita hidup dia, bermula daripada telur, kepada larva, kepada pupa, dan seterusnya. Pupa ni dia akan ditentukan untuk menjadi sama ada male ataupun female. Okay, iaitu kita tahu tadi female adalah semut pekerja, dan kebanyakan ahli dalam satu-satu koloni adalah didominasi oleh female lah. Okay, sebab worker ni adalah agak banyak lah dalam satu-satu koloni. Okay, dan ini adalah contoh. Ini adalah semut pekerja. Okay, dan ini adalah semut yang bersayap. Okay, so semut yang biasa kita nampak tak bersayap, tapi dia ada sesetengah ataupun ada fasa dalam kehidupannya dia akan menumbuhkan sayap. Iaitu bila mana satu-satu koloni semut ni, bila koloni itu telah terlalu padat, maksudnya dia dah tak boleh menampung lagi pertambahan jumlah ahli koloni, maka dia ada urgensi untuk membuka koloni yang baru. Okay, so bila ada urgensi untuk membuka koloni yang baru, telur ataupun peringkat yang seterusnya yang akan dihasilkan oleh oleh ratu adalah kumpulan serangga ataupun kumpulan semut yang akan bersayap lah, supaya dia boleh keluar daripada koloni ataupun daripada sarang, terbang dan mencari tempat yang lain lah, untuk dia membuka satu koloni yang baru lah. Okay, so basically ini adalah bentuk dalam koloni semut, atau ini adalah kumpulan semut yang hidup dalam busut lah. Okay, so busut tersebut terdiri daripada beberapa chamber. Okay, dan chamber ni ataupun bilik-bilik ni mempunyai peranan-peranan yang khusus lah. Okay, so ini contohnya digging a new room. Okay, maksudnya kawasan ni dia dah terlalu padat, so dia perlukan chamber ataupun bilik yang baru lah. Okay, so dia ada chamber untuk untuk menetaskan telur, okay, ni untuk membuang sampah,
Okey, ini nursery room untuk semut-semut betina ataupun pekerja tadi memberi makan kepada larva. Okey, ini peringkat larva tadi. Peringkat larva supaya peringkat larva ni nanti dia akan bertukar menjadi pupa dan akhirnya menjadi semut dewasa. Okey. So koloni semut mempunyai ahli berjuta-juta ahli ada sangat banyak so bila kita deal dengan satu community ataupun kumpulan masyarakat yang banyak ni komunikasi adalah most important factor yang akan memastikan kelangsungan satu-satu masyarakat ataupun satu-satu koloni lah dan inilah yang sebenarnya yang ada pada semut ni. Okey, so kita akan tertanyalah bagaimana semut berkomunikasi. Okey, so communication semut dia adalah berdasarkan kepada vibration production. Okey, maksudnya bila dia vibrate, maksudnya ada getaran ataupun ada pergerakan. Okey, dan juga berdasarkan kepada feromon lah. Okey. So komunikasi juga menggunakan antena. Mungkin biasalah ataupun sama ada mungkin ada juga yang tak pernah nampak tapi biasanya kalau gambar semut yang kalau kita cari di internet pun dia tunjukkan semut ni dia connect dia punya antena tu itu maksudnya dia sedang bercakap antara satu sama lain lah. Okey. So sistem yang lebih maju adalah menggunakan feromon. Okey. Dan ini adalah satu gambaran lah bagaimana feromon tersebut telah digunakan oleh semut ni sebagai satu sumber bagaimana dia nak berkomunikasi lah. Kita ni boleh berkomunikasi sebab kita ada mulut maksudnya kita boleh direct communication tapi untuk haiwan dan untuk kumpulan serangga ni lah dia ada cara lain untuk dia even kalau kumpulan serangga yang lebih kumpulan haiwan yang lebih tinggi dia pun ada mengeluarkan suara contoh burung dia communicate guna suara juga walaupun kita tak faham bahasa burung tersebut tapi serangga ni memang dia tak ada bunyi dan dia kebanyakan dia interact adalah menggunakan kaedah-kaedah lain lah dan untuk semut ni adalah menggunakan kaedah feromon lah. Okay, so this is the pheromone trail. Okay, so by producing the pheromone, okay, so dia memberi satu isyarat lah kepada ahli kumpulan ataupun ahli koloni dia that the food sources are there. Okay, so boleh guna laluan ni untuk dapatkan makanan tersebut dan okay, bawa balik makanan tu ke sarang ataupun ke sangkar lah. Ke sarang lah untuk diberi makan kepada ahli dalam koloni. Okay, so basically this is the structure dalam badan semut dan di sinilah yang dia akan menghasilkan feromon. Ini yang disebut sebagai Dufault gland. Okey, dan selain itu juga semut juga ada salah satu cara komunikasinya adalah yang kita panggil sebagai larynx tandem. Okey, so tandem ni adalah berdua-duaan maksudnya berlangsungan lah. Okay, so that is what we call tandem. Okay, maksudnya semut di belakang akan menyentuh abdomen. Okay, so this is the abdomen seperti mana yang saya jelaskan tadi. Okay, orang yang kat depan dia, okay, so by touching the abdomen dia tahu hala tujunya adalah ke depan lah. Okay, dan jika ketua ataupun yang berada kat depan ni tidak merasai sentuhan antena ahli di belakang, so yang kat depan ni akan tunggu. Okay, so that is how the ants communicate with each other lah. Okay, sebab they're not able to verbally say what they are trying to deliver to the colony ataupun to the community. Okay, so saya ada satu video kat sini untuk saya sharekan. Okay, okay, dengar ke dia punya? Dengar tak bunyi dia? Cuba doktor buka lagi sekali. Saya dah start buka dah, tak dengar kot. Saya rasa tak dengar kan. Okey, kejap sebab saya kena reshare. Saya ingat dulu masa kuliah dulu. Sebab bila saya share, saya kena klik includes computer sound. Okay, alright. Okay, so kita tengok video ni. Ya. Adakah semut buta? Adakah semut buta? Tak buta. Tapi mata dia tidaklah berkembang seperti mana berkembangnya mata manusia. Kita most important diri yang kita guna untuk melihat adalah mata tapi mereka tak
Dia ada mata tapi very poor sighting lah. Dia ada mata tapi poor sighting. Okay. Faham. Okay, so kita tengok video ni. Okay. For years, scientists knew that ants must have some way to talk to each other in order to organize their intricate societies. But ants have poor vision and hearing, so scientists knew that ant communication must work in a fundamentally different way to ours. It was a mystery for years, but in 1962, leading entomologist E.O. Wilson began to crack the code of ant communication. He started with the question of how ants tell other members of the colony the location of a new food source. He noticed that ants often tap their abdomen to the ground when traveling, so wondered if they were leaving some sort of chemical trail. He began painstakingly dissecting fire ant abdomens, crushing each of the organs with an applicator stick. He would then spread the ant juice on a piece of paper in front of other fire ants to see if they would react. As he worked through each of the known organs, the ants showed no interest. But then he stumbled upon an organ that had never been studied before, something called Dufour's gland. When he crushed this gland and spread it across the paper, the ants went wild. They followed the trail immediately and completely. Over time, scientists have discovered over 20 different pheromones that ants use to communicate. And by combining different signals, ants have created a complex pheromonal language. African weaver ants, in particular, have the most sophisticated pheromone communication system ever studied in animals. Some of their thoughts are expressed by spreading pheromones on the ground, like previously mentioned, combined with physical gestures. When a worker wishes to say, "Follow me, I've found some food," she deposits a trail from the rectal gland, while running from the food back to the nest. When she encounters other workers, she waves her head and touches the other ant with her 2 antennae. Or when a worker wishes to raise the alarm without an enemy, she lays short looping trails around the intruder with secretions from the sternal gland. Other signals are sent through the air. When an African weaver ant worker encounters an enemy in her own territory, she releases a mixture of 4 chemicals that not only convey a message, but elicit a response from all other workers in her vicinity. The first tells the other ants to be alert. The next one tells them to search for the trouble. The next one tells them to come closer and bite anything in their path. And the final compound tells them to go nuts and attack. Scientists believe that the combination of these signals very closely resembles syntax that we see in human language. A main reason ants are so successful in the world, then, is the same reason that we are. Like us, communication gives ants the amazing capacity to cooperate. Of all ants, we Okay, right. For- Dah habis ni. For years, Okay, right. Okay, kita pun nak habis kelas ni. Okay. Sorry saya cuti hari ni sebab betul lah baby tak ada orang jaga. Okay, so apa yang kita boleh belajar daripada semut okay. So setiap individu dalam koloni semut melakukan peranan yang sepenuhnya, okay. So seperti mana yang saya nyatakan tadilah, okay. Koloni semut ni dia ada 3 strata ataupun kasta tadi, dan setiap individu dalam koloni semut tu akan melakukan peranan dia sepenuhnya dengan sebaik-baiknya lah. Okay, alright. So fokus pada tugasan masing-masing dan melakukan apa yang diwajibkan. Yang penting adalah untuk segala. Okay, dan yang penting adalah untuk kelangsungan koloni semut. Okay,
So itu adalah take home message yang kita boleh ambil lah daripada keberadaan ataupun penciptaan semut yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Okay. So kalau kita tengok lockdown yang kita lalui dalam 3 tahun yang lepas tahun 2020 okay. So ketika seekor semut ini adalah yang tadilah daripada ayat 18 tadi. Ketika seekor semut merasakan ada bahaya mengancam, dia suruh kata udhulu masakinakum. Okay, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian untuk mengelakkan diri daripada bahaya ataupun ancaman yang datang tadi kan. So tidakkah kalian mengambil pelajaran daripada Al-Quran tentang seekor semut. Okay, satu penciptaan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan sebenarnya there's a lot of other things lah yang boleh kita ambil ibrah daripada penciptaan dan penyebutan semut di dalam Al-Quran. Tapi that is for now. Okay, dan itu adalah untuk semut lah. Dan untuk kuliah akan datang kita akan sambunglah pada lebah lah. Okay. So ada soalan ke so far? Ya ada. Ada. Okay. Right. Yang lain ada soalan? Okay, right. Okay, kalau tak ada, kita jumpa hari Khamis depan. Sebenarnya saya plan nak buat sampai 6.30 ni. Tapi telah ada kekangan. Anak dah menangis tu. Okay, so kalau tak ada, kita jumpa hari Khamis ni. Kelas kita pukul 5. So kita akan buat secara fizikal lah. Saya akan datang ke UKM lah untuk kita buat kelas secara fizikal. Okay, so with that, I thank all of you very much. Okay, sorry untuk